Assalamualaikum, anak ibu. Salam, Bu. Kenapa ni? Nampak sedih je. Entahlah, Bu. Alalah, putus cinta ke ni? Sakit hati lah. Ibu bukan suka lah tengok sakit hati macam ni kan? Suka tengok kau sakit. Astaghfirullahalazim. Ibu tak ada maksud pun. Ibu bergurau je tadi. Tapi baguslah kan, dapat kakak elak daripada berzina. Ibu, kalau ibu busy semata-mata nak tazkirah kakak, baik tak payahlah, Bu. Kakak dah serabut ni. Buat sakit hati je. Ya Allah, anak ibu. Ibu busy ni sebab ibu rindu kakak lah. Sebab itulah ibu busy. Sekarang ni, ibu itu yang kenapa tiba-tiba busy lepas tu nak tazkirah? Ya Allah, tak baik cakap macam tu, nak. Ibu tak pernah ajar kakak macam tu. Dah lah, Bu. Kakak tak ada mood. Nanti-nanti je lah call. Kakak. Assalamualaikum Sarah. Sarah sihat? Tengah buat apa tu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Tengah rehat-rehat je ni ha. Puan ni sihat? Sihat Alhamdulillah. Kenapa nampak Sarah macam sedih je ni? Ada apa-apa masalah ke Sarah? Sedih juga sikit. Tapi nak buat macam mana? Lah ya ke? Kenapa tu Sarah? Cuba cerita. Saya baru break up dengan boyfriend saya ni. Lah ya ke Sarah? Boyfriend awak yang nama Hayden tu ke? Ya betul. Lah kenapa? Macam mana boleh putus hubungan? Tak, hari tu saya nampak dia main game dengan perempuan lain. Saya cuba tegur je sebab saya cemburu. Tapi dia tengkingnya balik. Lah dia cakap apa kat awak? Dia cakap saya terlalu menghukum dia. Dan dia rimal dengan perangai saya ni. Macam tu pula. Tapi kalau awak yang buat macam tu, mesti dia marah juga kan? Saya pun tak tahu lah cakap macam mana. Mungkin dia dah bosan kot dengan saya. Geramnya lelaki macam tu. Tak apalah Sarah, tenangkan diri dulu. Banyak lagi kumbang dekat luar sana. Jangan menangis hanya sebab lelaki macam tu. Terima kasih Wani sebab dengar luahan saya. Tak apa Sarah, saya sentiasa ada dengan awak bila awak sedih dan sentiasa akan sokong awak. Assalamualaikum Sarah, apa khabar awak hari ni? Waalaikumsalam Puan Melati, Alhamdulillah khabar baik. Di bawah ada hubungi saya berkenaan masalah yang awak hadapi sekarang ni. Dengan kita juga ada seorang rakan saya iaitu Cik Sofia yang merupakan kaunselor juga sama seperti saya. Boleh kita mulakan? Baiklah, boleh tak Sarah ceritakan kepada kami situasi Sarah sekarang tentang perkara yang membebani fikiran Cik Sarah? Saya sebenarnya saya dah tak sanggup nak terus hidup lagi. Saya penat sangat-sangat. Kenapa dunia ni kejam ah? Buat mengucap Sarah, tarik nafas pelan-pelan. Kemudian ceritakan pada kami perkara yang awak hadapi. Saya tak tahu nak mengadu kat siapa lagi. Saya rasa macam hilang arah tuju. Hilang arah tuju dalam hidup saya bila boyfriend saya putuskan hubungan kami. Padahal selama ni saya cuba untuk faham dia. Tapi apa yang dia balas kat saya? Dia curang di belakang saya. Adakah saya tak layak untuk merasakan kebahagiaan seperti orang lain? Dia dah janji nak kahwin dengan saya, Puan. Tapi semua tu janji palsu je. Saya tak boleh hidup tanpa dia. Boleh saya tahu berapa lama hubungan awak dengan dia? 2 tahun, Puan.
Selama 2 tahun ni, awak berhubungan dengan ajnabi. Awak pun ditaburi dengan banyak janji palsu. Apa yang meyakinkan awak yang hubungan tu akan kekal sampai awak sanggup cakap awak tak boleh hidup tanpa dia? Sarah, hubungan awak dengan dia ni satu maksiat tau. Ada sebabnya kenapa Allah putuskan hubungan awak berdua. Salah satu sebabnya, tak nak awak ni terus-menerus lalai dan kemudian jatuh ke lembah zina. Maksiat tu adalah apabila kita ni melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan pelaku maksiat ni akan mendapat dosa dan kemudian perlahan-perlahan akan membuka pintu keburukan yang seterusnya. Ramai yang anggap maksiat ni zina semata-mata, tapi sebenarnya maksiat ni banyak tau. Tak mengaku persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, meninggalkan solat fardu 5 waktu, tak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan syarak, zina, mengumpat dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan dosa. Tapi apa yang kita akan cakap sekarang ni adalah couple. Berkenaan masalah yang Sarah hadapi sekarang ni. Couple ni dah jadi satu tradisi dalam budaya masyarakat remaja sekarang. Dah dinormalisasikan dalam kehidupan sekarang. Bermula dengan pandangan mata, lepas tu turun ke hati. Lepas tu bila dah yakin seseorang tu, kita suka seseorang tu, syaitan mula desak kita untuk kita luah perasaan. Lepas tu pula cinta mula berbutik. Perkara ni dah dibudayakan dalam masyarakat sekarang, tapi sebenarnya masyarakat sekarang ni tak tahu apa hukum berkapal sebenarnya. Saya bagi tahu ya. Asasnya hukum bercinta kasih, perpasangan atau couple ni hukumnya harus. Tapi ada setengah sebab yang membuatkan hukum harus ni menjadi haram. Apa sebabnya? Yang pertama, couple tu haram sebab apa? Berlakunya zina mata dan penyalahgunaan panca indera. Allah berfirman dari surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Maksudnya kat sini, lelaki itu dilarang untuk lihat tubuh wanita selain daripada wajah dan juga telapak tangan. Kerana apa? Anggota lain adalah aurat selain daripada dua ni. Dan setiap orang berkapal ni juga akan ada satu perbuatan yang sudah pasti akan mereka buat. Apa perbuatan tu? Perbuatan tu adalah menatap bahagian dada, pinggang dan juga bahagian lain yang semestinya aurat untuk perempuan. Jadi, sepanjang pertemuan hubungan couple yang dilakukan ni, zina mata tu tak akan terlepas dari dilakukan. Kedua, couple tu haram kerana apa? Mendengar suara wanita yang mendayu-dayu ataupun lunak. Setiap kali couple akan ada perbicaraan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang ajnabi. Dalam perbicaraan tu pula, dalam pada bersembang akan terselit nada berdayu-dayu, suara lembut, perkataan lemah lembut. Kerana apa? Couple ni dia dah semat dalam otak dengan akal fikiran untuk kita ni, kita dah set mind, dia adalah lelaki aku kasih, dia adalah lelaki aku sayang, aku kena jaga dia, aku kena jaga bahasa aku tak boleh naik suara pada dia, aku kena buat suara yang lembut untuk supaya dia sayang pada aku, supaya dia tak kasih pada perempuan lain. Tapi apa hukum suara wanita ni dalam bergurau serta melunakkan suara? Dalam mazhab Syafi'i, suara wanita ni merupakan aurat di hadapan lelaki ajnabi. Sama ada dikhawatiri berlakunya fitnah ataupun tidak. Haram hukumnya untuk wanita membuat suara bernada rendah, mendesak, merayu, menggoda atau lembut sampai ia didengari oleh ajnabi. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32 yang bermaksud, maka seseorang wanita itu janganlah melembutkan suaranya kerana menyebabkan hati seorang lelaki yang ada penyakit akan menaruh perasaan. Seseorang wanita hendaklah mengucapkan perkataan yang sopan. Yang ketiga, kenapa couple ni haram? Kerana berbual dengan bukan mahram melalui telefon. Macam yang kita dah tahu, dalam Islam, seorang lelaki tak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya di tempat sunyi, sebab perempuan ini amat dilarang keras oleh Islam. Dalam hadis riwayat Ahmad jelaskan larangan berdua-duaan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan kerana pihak ketiganya adalah syaitan. Al-Quran ni dah jelaskan perkara ni dalam surah Al-Maidah bahawa orang yang melanggar hukum Allah tidak sunyi dari 3 kumpulan manusia, iaitu sama ada termasuk dalam golongan orang yang fasik, zalim ataupun kafir. Termasuk di sini adalah orang yang berhalwat, iaitu perkara yang dilarang oleh Islam.
macam ni lah, berbual dalam telefon, lepas tu tengah berbual, bergurau senda, meluah hati perasaan masing-masing. Sedangkan benda tu adalah satu perkara yang salah sebab benda tu awak buat tanpa tujuan syar'i, tanpa tujuan yang penting dalam Islam. Jadi ia akan menjadi jalan ke arah khalwat dan khalwat ni pula adalah satu pintu yang menuju ke arah perzinaan. Cik Sarah, awak faham apa yang saya sampaikan kat sini? Faham Cik Sofia? Baiklah, boleh tak Sarah ceritakan apa yang terjadi dekat Sarah selepas Sarah putus dengan boyfriend Sarah? Saja saya putus dengan boyfriend saya, ibu ada call tanya khabar, tapi time tu saya marah sangat. Ibu boleh gurau benda yang menyakitkan hati saya masa tu. Saya rasa macam hilang kawalan. Saya marah ibu sebab saya sakit hati sangat-sangat. Sarah, awak sedar tak apa yang awak buat dekat ibu awak tu adalah perbuatan yang salah di sisi Islam. Kita sebagai anak tak sepatutnya pun meninggikan suara dekat ibu bapa kita. Lagi-lagi bila usia ibu bapa kita ni dah menengkai, hati mereka ni mudah sangat terburis. Cuba awak ingat balik segala jasa ibu awak dekat awak. Tanpa ibu, kita tak ada pun dekat dunia ni. Dialah insan yang sanggup bertarung nyawa untuk lahirkan kita. Dialah insan yang sanggup jaga awak dari kecil sampailah besar. Tak pernah mengeluh pun. Walhal dia tak sanggup pun tengok awak waktu bayi kena gigit seekor nyamuk pun waktu awak tidur. Dialah juga yang jaga awak sakit, yang dengar setiap keluhan masalah awak, sanggup bergadai tenaga dan kudrat demi menyekolahkan awak. Sebab apa? Sebab nak tengok anak dia ni berjaya. Tapi bila kita dah dewasa, apa yang kita balas dekat ibu bapa kita ni? Macam situasi awak ni, awak lebih sayangkan hubungan cinta yang terjalin dengan lelaki lain yang hanya berkutik hanya beberapa tahun saja berbanding cinta ibu awak ni yang dari awak lahir lagi. Cuba awak bayangkan, suatu saat nanti bila ibu awak dah tak ada, apa awak nak buat masa tu? Walau awak menangis air mata darah sekalipun, awak tak dapat dah nak jumpa ibu awak. Sebab awak lebih sayangkan ibu awak. Dengan masa yang masih berbaki inilah, kita gunakanlah untuk balas segala jasa ibu kita. Sayang dia, belai dia, jaga dia. Nanti bila tak ada, menyesal pun tak ada guna dah. Sarah, ingat, tak ada manusia pun yang boleh menggantikan tempat ibu kita. Sebab kasih sayang ibu kita ni memang tak ada gandingan. Kalau ibu kita tak ada, dengan siapa lagi kita nak meluah? Dengan siapa lagi kita nak menumpang kasih? Nasihat saya, minta maaflah dengan ibu Cik Sarah sebelum terlambat. Belajar dari kesilapan. Jangan malu untuk meminta maaf sebab tak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada kesilapan. Saya tahu Sarah seorang anak yang salihah. Jadi lepas ni cakap elok-elok dengan mak, minta maaf dengan mak, cakap terima kasih sebab dah jaga Sarah sampai Sarah besar. Saya pasti ibu Sarah pasti akan maafkan Sarah sebab ibu mana yang tak sayang anak kan? Terima kasih pemerhati Cik Sofia, saya sedar kesilapan saya. Lepas ni saya janji tak akan sakit hati saya lagi. Saya sayang bapa saya sangat-sangat. Saya tak sanggup kehilangan dia. Kakak call? Assalamualaikum Ibu. Kakak nak minta maaf sangat-sangat sebab kakak pasal ini. Waalaikumsalam. Tak ada apalah. Ibu faham. Tapi lepas ni kalau ada masalah, kakak share dengan ibu tau. InsyaAllah ibu boleh tolong. InsyaAllah Ibu, kakak menyesal sangat. Tak apa kakak. Semua yang terjadi ni ada hikmah. Yang penting, sekarang ni kakak dah sedar kesilapan kakak. Itu pun ibu dah bersyukur. Terima kasih sangat-sangat Ibu sebab selalu ada dengan kakak, selalu nasihat kakak. Kakak sayang Ibu sangat. Ibu pun sayang juga dengan kakak. Okey, baiklah. Apakah kaedah ataupun cara untuk menangani masalah remaja ni? Okey, yang pertama kita boleh menggunakan cara hikmah, iaitu apa? Okey, iaitu kita haruslah mengenali terlebih dahulu siapa yang akan didakwah dan mengenali persekitaran dan latar belakangnya terlebih dahulu.
Okey, kemudian kita juga boleh menggunakan kaedah al-mujadalah, iaitu apa? Iaitu menyampaikan dengan kebijaksanaan bagi mengelakkan pertelingkahan yang akhirnya akan memberi kesan negatif kepada usaha dakwah. Okey, seterusnya kita juga boleh menggunakan cara al-mau'izah al-hasanah. Okey, apa tu? Okey, iaitu kita ni boleh memberi tunjuk ajar yang terbaik dengan menjelaskan tegahan ataupun suruhan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Okey, kemudian kita juga boleh menggunakan cara pendekatan dakwah kepada remaja, iaitu dengan apa? Okey, kita ni boleh menarik perhatian mereka mengikuti dakwah yang ingin disampaikan. Okey, kemudian selain itu juga kita juga boleh menggunakan kaedah tarbiyah, iaitu dengan apa? Kita ni boleh menyediakan dan membentuk anak remaja menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi anggota yang soleh di dalam kehidupan ini. Okey, kemudian kita juga boleh menggunakan cara dengan pendekatan al-aqli. Okey, apa tu pendekatan al-aqli? Okey, kita ni boleh menggerakkan minda remaja dalam bentuk perbincangan ataupun discussion ataupun berdialog. Okey, kemudian kita juga boleh menggunakan kaedah pendekatan al-hissi. Okey, para remaja ni mereka sangat memerlukan dorongan dan pujukan daripada pendakwah ataupun ibu bapa mereka lah. Jadi di sini kita haruslah memberi dorongan ataupun pujukan kepada para remaja. Okey, dan akhir sekali kita juga boleh menggunakan kaedah pendekatan al-atifi. Okey, apa itu pendekatan al-atifi? Ibu bapa ni sewajibnya memberi perhatian yang khusus bagi proses pentarbiahan kepada anak-anak mereka agar mempunyai satu kekuatan diri yang sangat kuat bagi mengelakkan mereka terlibat dalam masalah sosial yang melanda dalam dunia sekarang. Okey. Okey, itu antara cara-cara ataupun kaedah untuk menangani masalah remaja.